أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini masih lagi kita dapat menyambung akan muzakarah kitab kita, iaitu kitab pertama Fatih Faridatul Faraid, dan yang kedua ialah kitab Kashful Ghaibiyah. Dan pada malam ini kita telah masuk pada bahagian iaitu permulaan yang wajib, dan kita telah sampai kepada wajib dua makna. Okey, wajib itu terbahagi kepada dua makna. Pertama iaitu wajib pada syarak, iaitu barang yang diberi pahala pada mengerjakan dia dan diseksa pada meninggalkan dia. Jadi wajib pada syarak ni maksudnya ialah wajib pada hukum. Hukum syarak lah. Maksudnya hukum syarak itu ialah hukum yang telah dinyatakan ataupun telah diturunkan oleh syariat. Siapa dia? Allah dan juga Rasul. Allah dan juga Rasul. Jadi wajib di situ maksudnya ialah wajib kalau tak buat akan diseksa, kalau buat dapat pahala. Manakala yang kedua ialah wajib pada akal. Wajib pada akal ini maksudnya ialah barang yang tentu adanya pada suluhan akal kita dan tidak membenar akal kita akan ketiadaannya, seperti tiap-tiap yang bertokor, yang bertokor tu wajib ada tepat. Jadi maksud di sini ialah barang yang tentu adanya pada suluhan, iaitu suluhan cahaya akal yang ada pada akal kita. Itu maksud dengan suluhan akal kita, dan tidak membenar akal kita akan ketiadaannya. Akal kita tak boleh kata dianya tak ada, perkara itu tidak ada. Itu maksudnya ialah tidak membenar akal kita akan ketiadaannya. Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Maksud tidak boleh tergambar dalam akal kita akan perkara itu tidak ada. Tu maksudnya ialah wajib. Wajib ni ialah perkara yang tidak boleh tergambar pada akal kita akan ketiadaannya. Manakala mustahil pula ialah barang yang tidak membenar akal kita akan adanya, seperti dua Tuhan. Perkara yang kedua ialah akal kita tak boleh nak terima benda itu akan ada. Contohnya dua Tuhan. Akal kita tak boleh kata adanya dua Tuhan. Yang ketiga ialah harus, iaitu barang yang membenar akal kita akan adanya dan membenarkan tidaknya. Jadi harus ni maksudnya ialah dia bersamaan antara ada dengan tidak ada. Itu maksudnya adalah harus. Ni harus ni pada akal, bukan harus pada syarak. Harus pada syarak iaitu perkara lain. Okey, yang seterusnya adalah mengetahui dalil. Wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui dalil tiap-tiap perkara yang akan datang, iaitu. Jadi selepas kita tahu akan wajib harus dan mustahil, maka diwajibkan juga kita ialah mengetahui secara ijmali dan juga secara tafsili akan beberapa perkara. Contohnya ialah dalil wajib bagi Allah dan Rasul. Cukup dengan kita mengetahui yang ijmali. Tak perlu secara tafsili. Dalil tafsili pula merujuk kepada perkara dalil yang dalil yang
yang detail. Dalil detail maka dipanggil dalil tafsili. Dalil ijmali ni dalil yang secara umum. Maka iaitu ialah perkara yang wajib. Maksud wajib di sini wajib pada syarak. Wajib pada syarak, bukan kata wajib pada akal. Okey. Yang kedua ialah dalil mustahil atas keduanya dan dalil harus bagi keduanya. Jadi perkara ini semuanya adalah wajib berlaku. Supaya tidak jatuh jadi orang yang muqallid. Bila kita dah mengetahui dalil wajib bagi Allah, dalil wajib mustahil bagi Allah dan Rasul, dalil yang harus bagi Allah dan Rasul. Jadi dengan sebab kita mengetahui perkara dalil-dalil tadi, maka kita tak jadi orang yang muqallid. Kerana apa? Iaitu orang yang muqallid iaitu orang kukuh i'tiqadnya dengan mengikut perkataan orang lain padahal ia sendiri tidak mengetahui akan dalil i'tiqad itu. Jadi kalau orang yang mana yang mengetahui sesuatu perkara itu dengan ikut orang lain. Sebab apa awak tahu perkara ni? Ayah saya cerita. Kenapa awak tahu perkara ni? Datuk saya cerita. Jadi orang ini jatuh pada muqallid. Jadi hukum orang yang muqallid, orang yang muqallid ini jatuh pada hukumnya iaitu khilaf. Di kalangan para ulama berkhilaf mengenai orang yang muqallid. Yang pertama ialah telah khilaf ulama pada kufur, muqallid dan tidak kufurnya. Jadi ada berbeza pandangan. Ada yang kata kufur, ada yang kata tidak kufur. Maka qaul yang sahih, kata yang sebenar-benarnya, ialah bahawasanya muqallid itu mukmin serta berdosa. Dia beriman tetapi berdosa kerana meninggalkan perkara yang wajib baginya iaitu menuntut ilmu. Sebab ia tidak belajar dan tidak fikir bicara. Dia tak mikir, dia tak mengaji. Jadi sebab itulah dia berdosa. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu ialah kewajipan. Jadi dengan sebab dia tidak mengaji, maka hukumnya adalah berdosa. Kalau ia berakal dan selamat pendengaran. Kecuali kalau dia tak berakal lain. Ni sebabnya ialah dia ada akal dan juga selamat pendengaran. Panca indera dia ialah selamat sejahtera lah. Tidak ada masalah pada panca inderanya. Maka selagi itulah dia wajib untuk mengaji, terutamanya mengaji ilmu akidah. Seterusnya ialah dalil ijmali. Dikehendakkan dengan dalil yang mesti kita mengetahui ialah dalil ijmali juga. Iaitu dalil pendek yang empunyanya lemah daripada menghuraikan yang payah-payah pertanyaan orang yang datang menanya kepadanya. Jadi yang dimaksudkan dengan dalil ijmali ialah dalil yang mana secara umum. Tak perlu nak detail-detail, tak perlu nak hura-hura. Hura tu beri pada orang yang layak. Beri pada orang yang layak untuk menghuraikan. Yang wajib bagi kita pada hari ini ialah secara ijmali. Jadi ada orang tahu kata, kalau begitu, kenapakah semua dalilnya adalah sama belaka? Contohnya wujud artinya ada lawannya, tiada mustahil Allah, tiada dalilnya makhluk ini. Jadi yang jadi persoalannya hari ini adalah orang bila kita kata dia mengaji ilmu akidah dengan contohnya Tok Guru yang sebenarnya, maka Tok Guru akan ceritakan kenapakah jadinya makhluk ini. Dia akan ceritakan kenapakah dalil bagi kewujudan Allah Ta'ala itu makhluk ini. Dalil baqa bagi Allah Ta'ala makhluk ini. Dalil mukhalafah ialah makhluk ini. Semuanya makhluk ini. Kenapa? Kerana makhluklah yang menjadi pembezaan di antara makhluk dengan Tuhan. Makhluklah yang jadi makhluk itu sendirilah yang menjadi dalil. Jadi kalau orang yang mana dia hanya baca saja sekalian makhluk ini, maka kalau dia tak mengaji, maka dia kata orang yang mengaji ilmu usuluddin ni, mengaji benda yang sama saja. Tetapi kalau dia belajar
walaupun ianya hanya cukup dalil ijmali makhluk ini pun, saya duk rasa lah, saya rasa lah. Kalau nak urai, kalau nak dihuraikan dalil wujud, contohnya dalil baqa bagi Allah Ta'ala ialah makhluk ini. Jadi saya rasa agak lemah juga akal kita nak hurai. Sebab dia hanya bukan berkait dengan ilmu akidah sahaja, bahkan juga dia perlu hurai berkaitan dengan ilmu-ilmu lain, contohnya ilmu tafsir. Kenapa Allah Ta'ala menyatakan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram? Maka baqalah akan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa Allah guna perkataan wajah? Kenapa tidak dikatakan wa yabqa rabbuka? Tidak dinyatakan dan baqalah bagi Tuhanmu. Tapi kenapa dibawa dengan majaz mursal, iaitu disebut dengan wajah sahaja. Jadi itu pun sebenarnya kita sudah lemah. Maka seharusnya kita faham bahawasanya yang wajib kita tahu ialah dalil secara ijmali. Sebab apa? Sebab kita bukan nak jadi orang alim, kita bukan nak jadi orang yang mengajar. Sebab tujuan asal kita ni ialah iaitu awal kejadian manusia ialah liya'budun. Ialah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan manusia dan jin kecuali untuk beribadat kepadaku. Jadi semata-mata kejadian manusia itu adalah untuk beribadat kepada Allah. Sebab itulah cukuplah untuk kita mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wujudnya, dalilnya itu hanya sekadar ijmali sahaja. Tidak perlu kepada dua dalil yang tafsili kerana yang pertama akan menjadikan kita mungkin masanya panjang. Tetapi tuntutan kepada kita itu banyak. Nak beribadat, nak mengaji dengan benda lain lagi. Kecuali macam kita memang semata-mata mengaji saja, okey, mungkin bolehlah kita katakan boleh belajar tafsili. Tetapi kalau sekadar kita juga dengan ada perkara-perkara lain, maka sekadarnya ialah kita belajar sampai pada ijmali. Dan itu pun sudah memadai sebenarnya. Kalaulah ada peluang dan masa, barulah kita pergi kepada yang lain-lain. Sebab itulah dia ada ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Kalaulah orang tak jelas fardu ain dan fardu kifayah, kalau menganggap yang kifayah itu sebagai ain dan ain itu sebagai kifayah, maka rosak binasalah dia. Sebab apa? Sebab dia duk kejar yang kifayah tetapi dia terlupa akan yang ainnya. Yang wajib bagi diri dia lupa. Dia duk kejar yang kifayah. Maka akhirnya dia binasa. Macam ni lah. Dan juga bila dah begitu, ada pula ulama yang kata orang yang muqallid ini ialah orang yang kufur. Na'udzubillah. Sebab itulah mahu tak mahu kita kena mengaji walaupun sedikit sebanyak pun tentang tauhid ni. Supaya kita selamat daripada apa yang dikhilafkan oleh para ulama berkaitan tentang orang yang muqallid itu ialah orang yang kufur. Jadi kita nak keluar daripada khilaf tersebut. Okey. Contoh, seperti ditanya kepadanya apa dalil atas ada Allah Ta'ala, maka jawabnya alam ini dan tiada kuasa jawab dengan pandai lagi. Maka orang ini sudah dinamakan orang yang mengetahuinya. Orang ni orang jadi mana? Orang arif lah. Arif pada ilmu tauhid lah. Maksudnya orang ini sudah mengenal. Dan tidak dinamakan lagi sebagai muqallid lagi. Jadi dia tak namalah sebagai orang yang muqallid, mengikut secara tidak berdalil atau muqallid. Manakala dalil tafsili pula, iaitu dalil yang panjang yang kuasa empunyanya menjawab sekalian persoalan yang payah-payah yang datang,
yang datang menanya dan memusing padanya seperti kandungan lagi akan datang. Yang kedua ialah dalil tafsili. Dan tafsir ni dalil yang detail. Contohnya bila sebutkan kata wujud itu bagaimana, qidam tu bagaimana, mukhalafah tu bagaimana, dalilnya bagaimana. Jadi orang kalau boleh menghuraikan akan yang ramik-ramik ataupun yang payah-payah tu namanya sebagai dalil tafsili. Sifat kesempurnaan wajib bagi Allah Ta'ala sekalian sifat kesempurnaan, sifat yang ketinggian yang patut dengan zatnya yang maha tinggi. Jadi wajib secara umumnya ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bersifat dengan sifat kamalat, sifat yang kesempurnaan. Itu yang wajib bagi Allah. Dengan zatnya yang maha tinggi. Jadi seperpatutnya dengan zatnya yang maha tinggi. Jadi bila zatnya yang maha tinggi, yang maha mulia, maka sifat yang ada pada dia pun ialah sifat yang sempurna. Dan sifat kesempurnaan ini amat banyak yang tidak boleh mengetahui kesemuanya melainkan Allah Ta'ala. Jadi akal kita ni cukup terhad. Bila sudah terhad, maka bukan semua perkara sifat ketuhanan itu kita tahu belaka. Sebab itulah kita hanya diwajibkan mengetahui hanya lebih kurang 20 sifat sahaja. Sebab yang lain-lain itu hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala hanya yang maha mengetahui. Tapi disimpulkan oleh para ulama, mana-mana yang sempurna itulah sifat ketuhanan. Yang molek, yang baik, itulah yang sifat ketuhanan. Itu ialah rumusan daripada sifat kesempurnaan yang perlu kita tahu. Mana-mana sifat yang sempurna dan yang baik itulah yang dikatakan sebagai sifat ketuhanan. Tetapi maka wajib kita i'tiqadkan begini jua, iaitu sekalian sifat kesempurnaan semuanya sifat Allah Ta'ala. Itulah dia punya rumusan daripada segala sifat kesempurnaan itu, yang mana yang sempurna itu sifat Allah Ta'ala belaka. Sama juga Asma'ul Husna itu 99 sahaja, 99 yang mana dinyatakan akan nama-nama Allah. Tetapi nama Allah sebenarnya tidak terhingga. Nama Allah itu tidak terhingga. Cuma sekadar yang mana yang dinyatakan hanya 99. Jadi mana-mana nama yang sempurna itu nama Allah lah. Nama sempurna itu nama Allah. Jadi kita pun kata, kalau begitu, boleh tak saya buat begini, nyatakan nama Allah begini. Contohnya Allah Ta'ala Maha Penyembuh. So, nama molek ke tak? Nama sempurna tak? Betul. Nama molek betul tak? Betul. Maka nama itu nama-nama Allah. Apa lagi? Yang Maha mengajar. Mengajarkan hambanya. Jadi itu nama Allah. Cuma tidak diletakkan ke dalam Asma'ul Husna yang 99 itu, sebab itu ialah sebagai satu, kita kata sebagai satu formula ataupun satu rumusan. Jadi nama-nama yang lain yang mana sempurna termasuklah dalam nama tersebut. Dalam nama Allah Ta'ala lah. Sama juga dengan sifat Allah Ta'ala. Mana-mana sifat yang menunjukkan Allah Ta'ala itu maha sempurna, maka itulah nama sifat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi diwajibkan kepada kita, bukan kesemuanya kita tahu. Hanya sampai pada 20 sifat. Macam ni juga lah, macam nama bagi Rasul. Yang wajib bagi Rasul kita tahu ialah hanya secara umum 313, 124,000, 25. Dan dalam 25 pula ada nama-namanya. Itu saja yang diwajibkan kepada kita. Kalau ikutkan 124,000 tu, dengan jumlah yang banyak tu, jadi kita tidak mampu untuk mengetahui kesemuanya. Cuma secara rumusan 124,000. Okey. Sebaliknya semua sifat kekurangan itu mustahil atas Allah Ta'ala. Jadi kalau kita orang tanya, kalau begitu al-mudil,
Al-Mudhil itu, adakah ia sifat kesempurnaan bagi Allah ataupun tidak? Kalau kita baca secara lateral ataupun secara umum, tu Allah Ta'ala ialah antara namanya yang menyesatkan. Jadi kita dah nampak bahawasanya itu semacam tak sempurna lah. Hakikatnya ialah Al-Mudhil itu dipanggil sebagai kesempurnaan kerana ada lawannya iaitu Al-Hadi. Al-Hadi itulah. Jadi Al-Hadi lawannya ataupun dia punya pasangannya ialah Al-Mudhil. Bila ada kedua-dua ini, itulah yang menunjukkan kepada kesempurnaan. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menegah manusia ni daripada mencela, mengeji akan orang lain. Contohnya dalam surah Al-Hujurat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum." Jangan di antara salah seorang daripada kamu mencela, merendah-rendahkan di antara kamu. Kenapa? Kerana kemungkinan orang yang kamu celak itu lebih baik daripada kamu. Kenapa? Orang yang baik ke ataupun orang yang sempurna ke dengan tidak sempurna ke, semuanya itu daripada Allah Ta'ala. Orang yang cantik ataupun orang yang tidak cantik, semuanya datang daripada Allah Ta'ala belaka. Kenapa ada orang yang cantik? Kerana ada orang yang tidak cantik. Nampak tak? Sebab itulah orang yang cantik, yang rasa dia cantik, dia tak boleh hina akan yang tidak cantik. Sebab yang cantik itu kerana nisbahnya ialah dibuat perbandingan ada yang tidak cantik. Di sinilah namanya kesempurnaan. Sebab itulah ada kalimah Al-Hadi, nama Al-Hadi, dan ada namanya Al-Mudhil, yang memberi hidayah dan juga yang tidak memberi hidayah. Dua ni itulah yang menjadikan kesempurnaan. Bila dah nama sempurna kan, Jalal, Jamal. Jalal, kekerasan. Kamal, Jamal ialah kelembutan, kecantikan. Kedua-duanya itu merujukkan kepada Al-Kamal, kesempurnaan. Jadi sebab itulah kita lihat ada perempuan, ada lelaki, semuanya berpasang-pasangan belaka. Inilah yang dikatakan sebagai kesempurnaan. Dan tidak ada yang boleh membuat kesempurnaan, yang ada kesempurnaan ni hanya Allah Ta'ala belaka. Manusia ni ialah kekurangan. Kalau dia comel je lah. Kalau tak comel, tak comel lah. Kalau dia boleh mendengar, mendengar lah. Kalau tak boleh mendengar, dia tulilah. Begitulah manusia. Sebab itulah manusia tu ada kekurangannya. Jadi benda ni, kalau kita selami dengan sedalam-dalamnya, apa yang saya nyatakan tadi, kesempurnaan, Jamal, Jalal, Qahar dan lain-lain semuanya itu, maka orang manusia itu akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia lebih jelas, dia lebih nyata tentang sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah orang yang belajar sifat 20 ni sebenarnya, kalaulah dia bertemu dengan guru yang sebenar-benarnya mursyid, maka guru tersebut akan bawa dia kepada alam yang lebih indah yang dipanggil sebagai mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tapi saya sekali orang hari ini, sifat 20 hanya sekadar begitu sahaja. Sebab itulah saya pada bermula pada tahun ini, saya cuba untuk membuat sedikit pendekatan baru. Melakukan sedikit pendekatan yang baru supaya sifat 20 ni bukan sekadar orang belajar, hanya sekadar belajar secara begitu sahaja. Tetapi setiap isi dan juga detilan daripada sifat 20 itu sememangnya suatu yang terlalu unik. Jadi sebab itulah kita kena buat satu takrib, satu pendekatan yang baru sifat 20 supaya orang lebih seronok.
Lebih seronok sebab apa? Inilah dia antara perbendaharaan ilmu yang ada pada orang-orang Islam yang mana perlu dikembangkan supaya nanti akidah orang Islam ni makin lama makin jitu. Bila belajar 40, akidah dia makin kuat. Marilah serangan daripada mana sekalipun, kalau orang bawa dengan falsafahnya, dengan sainsnya, jadi dia akan ada dia punya jati diri. Dia tak payah nak gugak-gugak. Bila sebut tentang Asmaul Husna, maka dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya sebut sifat 20, sifat 20 Asmaul Husna, bukan saja sebut saja. Sebut siapa dia sebut. Apa yang membezakan kita dengan orientalis? Apa yang membezakan umat Islam dengan orientalis ialah orang Islam bila dia mempelajari suatu ilmu, dia mendalaminya, menghayatinya. Penghayatan tu kena ada. Bukan sekadar belajar saja. Dia kena ada penghayatan. Jadi penghayatan itulah yang mana dibuka ataupun yang ditunjuk ajar oleh seorang guru yang bernama guru yang mursyid lagi murabbi. Dua perkara tu, mursyid, murabbi. Irsyad dan tarbiyah. Dia tunjuk dan dia didik. Dia bukan tunjuk saja. Itu mursyid. Tunjuk saja. Ni jalan ni. Ada begitu. Ada guru yang mursyid lagi murabbi. Dia tunjuk, dia asuh. Dia asuh akan muridnya supaya muridnya itu juga akan mencapai apa yang dia sampai pada hari ini. Dipanggil wasil. Itulah gunanya guru mursyid. Sebab itu kan syarat guru mursyid ni bukan hanya guru yang boleh mengajar zikir dan lain-lain. Guru mursyid lagi murabbi, pertama ya Imam Ghazali kata guru yang alim dalam syariat. Kalaulah dia tak alim dalam syariat, macam mana dia nak irsyad dan tarbiyah akan muridnya? Dia tak boleh nak irsyad. Sebab dia sendiri pun tak faham. Sebab itulah kita lihat tok guru dulu, contohnya syekh-syekh tarikat dahulu, contohnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia ada mempunyai kitab fiqhnya sendiri, contohnya Al-Ghunyah. Orang hok belajar benar-benarnya aliran tarikat Qadiriyah, bila dia belajar sekali dengan kitab, dengan segala penulisan Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka dia akan belajar fiqh Hambali. Sebab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ialah seorang guru atau orang yang bermazhab Hambali. Jadi dia mengaji fiqh Hambali dan lain-lain. Sama juga kalau orang masuk aliran contohnya tarikat Ar-Rifa'iyah. Syekh Sidi Ahmad Rifai ialah seorang mursyid dan juga dia orang alim dalam fiqh Syafi'i. Sama juga Sidi Ahmad Badui. Mereka semua ni yang saya sebut nama-nama ni semuanya ada kitab fiqh semua masing-masing. Bukan hanya dia orang ni sebagai mursyid dalam tarikat, tetapi juga ialah seorang yang alim dalam fiqh. Sebab tu syarat yang pertama, mursyid ni kalau ikut Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, mesti baharus syariah. Orang yang menguasai dalam syariat. Dan juga seorang yang mursyid dan juga murabbi ni sepatutnya dia ni alim dalam hukum-hukum syarak. Dengan dalil syarak. Dia faham akan Quran, dia faham tentang hadis. Jadi barulah orang yang macam yang saya sebutkan ini, dia boleh mengajar dan boleh tunjuk akan anak muridnya yang mana yang sunnah dan yang mana yang bukan sunnah. Yang ni yang ditekankan oleh contohnya Junaid Al-Baghdadi, Sirri Sekti dan lain-lain daripada guru-guru zaman-zaman dahulu. Tarikat mereka ialah sunniyah. Sunni. Yang ikut jalan sunnah. Jadi tarikat inilah kalau kita baca pun kalau setengah tu kita tengok tadi kita pun rasa suka. Suka. Pasal martabat 7 dan lain-lain itu semua ialah pengajaran. Sebab
Daripada pengajaran itu semuanya sebenarnya ada dalil. Semuanya berdalil. Bila cakap martabat 7 pun ada dalil dia. Bukan kata martabat 7 tu tak ada dalil langsung. Bukan, ni falsafah. Semua falsafah kita. Orang kita ni semua falsafah. Sedangkan kalau kita belajar sendiri akan martabat 7 contohnya daripada guru yang benar lagi murabbi mursyid. Semuanya itu berdalil daripada Al-Quran dengan sunnah. Contohnya ahadiyah, martabat ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Semuanya itu yang berkaitan dengan Quran, dengan sunnah. Semuanya telah dinyatakan. Sebab itulah kena cari Quran untuk guru dia murabbi lagi mursyid supaya dia boleh bukakan rahsia-rahsia yang ada daripada Quran dengan hadis. Ya contohnya yang Nabi kata kan rabbuka fil ama, apa maksudkan dengan ama, malam yakun dan lain-lain. Tu semua ada hikmah-hikmah dan juga pernyataan-pernyataan yang perlu ditakwilkan. Dan takwil tersebut mesti takwil yang lulus syar'i. Bukan takwil dengan otak saja. Bukan takwil dengan otak, takwil dengan dalil syar'i. Jadi yang itu yang hari ni kita agak kurang. Dan benda ni pada hari ni saya cuba mendekatkan semula supaya orang pada hari ni cuma lebih memahami contohnya martabat 7. Dan saya telah rakamkan sebelum ni berkenaan tentang martabat 7. Jadi kalau nak dengar boleh dengar baliklah dalam YouTube saya tu. Ada saya nyatakan tentang martabat 7 dan alhamdulillah sudah ada sedikit kefahaman daripada kalangan masyarakat. Walaupun tak ramai pun tak apalah. 2-3 orang pun ada dah, cukup dah. Jadi nanti kita akan lihat martabat 7 dengan sifat 20 apa kaitan dia. InsyaAllah pada masa lain lah. Kita berhenti sampai situ dulu. Dan dalil Tuhan bersifat dan sifat kesempurnaan. Jadi insyaAllah kita lihat pada malam pada hari lain pula. Nanti insyaAllah kita masuk pada kitab kita yang kedua. Kita telah sampai pada al-babus salis fi zikril malaika wa khalqi malikil maut. Okey. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin 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 ya rabbal alamin. Bermula bab yang ketiga pada menyebut tu tak jelas tu. Menyebut segala malaikat dan kejadian malikil maut. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia akan segala malaikat yang mulia yang 4. Malaikat 4 lah. Israfil alaihissalatu wassalam, Mikail alaihissalam, Jibril alaihissalam, Israel alaihissalam. Dan dijadikan di dalam tangan mereka itu akan segala pekerjaan makhluk. Semuanya ada kerja-kerja makhluk belaka. Contohnya, dan memerintahkan segala alam sekaliannya. Dan dijadikan Jibril alaihissalam. Orang zaman dulu baca Jibril. Zaman sekarang ni jarang kita dengar orang sekarang sebut Jibril. Jibril. Mana-mana boleh belaka lah. Jibril pun sama betul. Jibril pun betul. Jibril tu ikut pada kaedah dalam bahasa Syriani. Jadi ikut. Jadi Jibril itu sahibul wahyi, yakni yang mempunyai menurunkan wahyu pada segala rasul. Dan Mikail pula alaihissalam itu menurunkan hujan dan segala rezeki. Dia tugas dia mengaturkan. Yang memberikan rezeki itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena faham begitu. Bukannya Mikail itu yang memberi rezeki. Dia hanya mengaturkan. Sebab itu kata menurunkan hujan. Dia bukan je yang menjadikan hujan. Jadi salah fahamnya orang hari ini, dia itu menganggap bahawasanya Mikail itu menurunkan hujan. Ataupun dialah yang menjadikan hujan. Salah. Yang menjadikan hujan Allah. Yang mengatur untuk menurunkan hujan itu ialah Mikail. Okey.
Seterusnya, dan segala rezeki. Dan Israel alaihissalam itu mengambil nyawa daripada segala yang mempunyai roh. Mana-mana perkara yang ada roh, semuanya akan dicabut, diambil nyawa oleh Israel. Dan Israfil pula alaihissalam sahibul qarni, yakni yang meniupkan sangkakala. Sahib ialah empunya al-qarni, ialah tanduk. Tanduk sangkakala lah, qarni tu. Dan telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Israfil alaihissalam meminta ia akan Allah Ta'ala bahawa memberi ia akan dia akan kuat peti kuat 7 petala langit dan 7 petala langit, maka memberi Allah akan dia, dan meminta ia akan kuat 7 petala bumi, maka memberi ia akan dia. Dan akan kuat segala angin, maka memberi ia akan dia, dan akan kuat akan bukit, maka memberi ia akan dia. Dan akan kuat jin dan manusia, maka memberi ia akan dia, dan akan kuat segala binatang yang buah, maka memberi ia akan dia. Daripada bawah tapak kakinya hingga sampai kepada kepalanya itu beberapa bulunya, dan segala mulutnya dan lidahnya, dan menutupi dengan hijab mengucap tasbih akan Allah Ta'ala dengan tiap-tiap lidah itu dengan 1000 lurah. Jadi ada lidah yang mana semuanya mengucapkan tasbih. Dan dijadikan Allah Ta'ala daripada 1000 ribu, 100,000 malaikat lah. Beribu-ribu lah maksudnya, beribu-ribu malaikat mengucap tasbih oleh mereka itu akan Allah Ta'ala hingga hari kiamat. Bermula pula mereka itu malaikat muqarrabun, malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muqarrab ni yang didekatkan. Maksudnya malaikat yang dekat dengan Allah Ta'ala, dan malaikat yang menanggung arash, dan malaikat kiraman katibin. Bermula mereka itu atas rupa Israfil alaihissalatu wassalam. Semua atas rupa Israfil belakang. Menilik oleh Israfil pada tiap-tiap hari dan malam 3 kali kepada neraka Jahannam, dan tadarru' ia, maka menangis ia dan hancur ia, dan jadilah ia seperti buah turbil, buah turbil, dan juga berteriak ia akan sebagai teriak yang sangat. Dan jikalau tiada bahawasanya Allah Ta'ala itu menegah ia akan air matanya, berteriaknya itu nescaya memenuh ia akan segala bumi dengan air matanya. Kalau Tuhan tak tegah, maka jadi semua bumi ni penuh dengan air mata Israfil belakang. Inilah orang panggil sebagai tadarru'. Tadarru' ni ialah khusyuk, tadarru', rendah hati. Bila tengok akan neraka Jahannam, maka rasa takut akan siksa Allah Ta'ala. Maka jadilah ia seperti taufan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Taufan ni jangan kita kata taufan macam taufan ribut taufan. Yang dimaksud dengan taufan di sini ialah banjir besar. Ini yang payah, yang jadi payah ni sebab dia kita tak Jawi, tetapi dia guna kalimah Arab. Jadi bila kita baca dengan Jawi seperti taufan, maka kita nak relate dengan Nabi Nuh, kita kata taufan macam mana dengan ribut taufan ada pada dalam Nabi Nuh? Tak. Taufan di sini maksudnya banjir besar. Banjir yang besar yang berlaku pada zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Dan setengah daripada kebesarannya itu bahawasanya jikalau dituangkan akan segala air laut dan segala air sungai atas kepalanya itu, nescaya tiada gugur daripadanya satu titik atas bumi. Besarnya nak Israfil ni, kalau dibubuh semuanya akan air-air di laut dan juga di bumi, di sungai. Pada target duduk satu je besarnya Israfil ni. Faslun. Dan adapun Mikail alaihissalatu wassalam akan menjadikan akan dia oleh Allah Ta'ala kemudian daripada Israfil alaihissalam dengan 500 tahun.
Dan daripada kepalanya hingga sampai pada kedua kakinya itu beberapa bulu daripada kumkuma. Kumkuma. Sejenis tumbuhan lah. Ada baca kumkuma, ada baca kuma-kuma. Ada baca kumkum. Zaman dulu ada baca kumkum. Tapi bila saya betulkan balik dengan guru saya, dia baca kumkuma. Gitu. Dan sayapnya daripada zabarjat yang hijau. Atas tiap-tiap bulunya itu 1000 muka. 1000 muka. Dan tiap-tiap muka 1000 mata. Dan menangis ia dengan tiap mata itu kerana kasihani bagi segala hamba yang berdosa. Mikail ini, dia ibaratnya dia ni jenis malaikat yang mana kasihan kepada hamba yang berdosa. Daripada segala orang yang mukminin dan tiap-tiap mukanya itu 1000 mulut dan tiap-tiap mulut itu 1000 lidah. Dan pada tiap-tiap satu lidah itu berkata-kata ia dengan 1000 logat. Dan pada tiap-tiap lidah itu mengucap istighfar. Kalau Israfil tadi mengucap tasbih. Kalau Mikail istighfar. Ia akan Allah Ta'ala bagi segala orang yang mukmin dan orang yang berdosa. Jadi minta ampun dengan Allah bagi orang yang beriman. Dan titik daripada tiap-tiap mata itu, titik pada mata itu pula 70,000 titik. Maka menjadikan Allah Ta'ala daripada tiap-tiap satu titik itu seorang malaikat atas rupa Mikail. Titik tu air mata lah. Mengucap tasbih oleh mereka itu kepada Allah Ta'ala hingga sampai pada hari kiamat. Dan segala nama mereka itu Qarubiyun. Qarubiyun pun baca, Qaribun pun baca. Tu saya lebih kata lebih dekat dengan kataan Qarubiyun. Qarubiyun. Bermula mereka ini ialah tentera bagi Mikail alaihissalam, diwakil akan mereka itu atas menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan segala rezeki dan segala buah kayu. Maka tiada daripada suatu dari laut dan segala buah kayu di atas pohon dan segala tumbuh-tumbuhan itu atas bumi, melainkan ada dan atasnya seorang malaikat yang diwakilkan dia dengan dia. Ni sebab itulah kalau kita lihat dalam pengajian orang-orang ilmu hikmat ni, orang ilmu tib, perubatan, maka setiap kali dia nak mengambil tumbuh-tumbuhan, nak buat ubat ke apa ke, maka diucapkan salam ke atas penjaganya masing-masing. Tapi ada orang lain ni dia mana dia kata mana ada tak ada. Sebab apa benda ni benda gaib. Kalau kita tak belajar daripada kitab-kitab pada orang-orang zaman dahulu, benda ni macam benda tak logik. Pokok ni ada penjaganya, pokok ni ada penjaganya. Jadi oleh itu, sebagai kita orang yang mana kita masih lagi berpegang kepada turas Jawi, maka kita mengambil faedah daripadanya. Sebab ini semua adalah perkara yang mujarrab. Mujarrab ni apa? Mujarrab ni. Mujarrab ni orang kata berhasil. Sebenarnya mujarrab itu ialah perkara yang telah teruji. Qarubiyun tu malaikat lah. Malaikat yang mana yang terjadi daripada titik air mata Mikail. Qarubiyun. Ya. Jadi benda tu mujarab. Mujarab lah. Bila ada mujarab, benda teruji pada masa dahulu. Orang buat ujian dah gini. Dan mungkin orang-orang zaman dahulu, di mereka ini ahli ibadat, ahli ta'at. Jadi mereka ni banyak beribadat pada Allah Ta'ala. Jadi sehingga kan Allah Ta'ala membukakan hijab. Bila buka hijab tu, jadi mungkin pada pandangan mereka ternampaklah. Contohnya pada tumbuhan ini ada gani, tumbuhan ini ada gani.
Jadi nak banding dengan kita hari ni sebab kita tak nampak, sebab kita bukan ahli ibadat. Kita bukan ahli ibadat. Jadi kita tak nampak lah mata kita ni. Contohnya kata Tok Guru dulu. Dia kata nak bagi contoh ahli ibadat. Seorang Tok Guru yang di tempat tu, dia ni murid kepada Tok Syafi'i Kedah. Tok Syafi'i Kedah. Dia ni dikatakan kalaulah dia sembahyang sunat yang qabliyah ba'di rawatib lah. Solat sunat rawatib dia, setiap rakaat dia akan baca Qul huwallahu ahad sebanyak 300 kali. Tu sembahyang sunat. Kalau 2 rakaat 900 kali. Tu orang dulu kalau beribadat memang tak boleh lawan dah. Dengan kita pada hari ni, kita kalau orang baca panjang sikit kita mengeluh dah. Orang zaman dahulu, sebab tu Allah berikan kelebihan pada orang zaman dahulu, mereka ni diberikan kasyaf dan lain-lain. Sehingga dia kata surah Alam Tarakai tu dia sekali baca 1000 kali tu biasa. Orang zaman dahulu Alam Tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil 1000 kali tu sekali baca. Sekali duduk, sekali baca. Nak katanya itu biasa bagi orang dulu. Orang sekarang ni, Allahu Akbar, jauh kita dengan orang zaman dahulu. Itu pengalaman pengalaman diri saya tu. Berkata kita dengan apa? Dengar daripada cerita orang dak ni, riwayat ni sanad Ali, sanad paling dekat sekali dengan tok guru saya. Sebab tok guru saya tu dia sempat dengan orang tersebut. Jadi itulah kelebihan orang-orang dahulu. Pada kata orang ni kata tak boleh kita zaman ni, orang zaman ni banyak masalah, banyak dengan apa, dengan telefon lah apalah. Telefon cara telefon. Apa pula kita jadikan sebab jadi masalah telefon? Betul tak? Telefon tak jadi masalah apa pun sebenarnya. Yang pentingnya dalaman tu. Marilah macam mana telefon canggih tak canggih. Zaman akan datang dia katanya hanya bawa thumb drive saja, cucuk di mana-mana keluar skrin komputer dan lain-lain. Lebih canggih. Lagilah pening. Kita sekarang pun telefon pun pening kepala dah. Akan datang lagilah. Ya? Okey. Banyak bobel main ini. Dan adapun Jibril alaihi salatu wassalam maka telah menjadi akan dia oleh Allah Ta'ala kemudian pada Mikail alaihi salam dengan 500 tahun. Dan baginya 1000 dan 600 sayap. Ni ialah perkara yang kasyaf lah, orang nampak. Dan daripada kepalanya hingga sampai kedua kakinya itu bulu daripada kumkumo juga. Dan matahari itu antara dua matanya dan atas tiap-tiap bulunya itu seumpama bulan penuh purnamun. Dan seumpama bintang dan pada tiap-tiap hari masuk ia dalam lauk nur. 300 nur 3 rasa dan 70 kali. Maka apabila keluar ia nescaya gugur daripada tiap-tiap sayap itu 1000 titik, maka menjadikan Allah Ta'ala daripada tiap-tiap titik itu akan seorang malaikat atas rupa Jibril alaihissalatu wassalam mengucap tasbih oleh mereka itu akan Allah hingga sampai pada hari kiamat. Dan bermula mereka itu ialah malaikat rohaniyun. Sebab tu saya kata karibiyun tu sebab dia punya nisbah. Nisbah dia ya. Rohaniyun namanya. Malaikat yang bangsa rohani. Jadi dia malaikat satu hadah, bangsanya rohani pula. Jadi semuanya malaikat ini semuanya ada faedah bagi mereka yang belajar ilmu hikmat. Jadi orang yang mengaji ilmu hikmat ni mereka akan bertemu dengan nama-nama ini. Sebab itulah turas Jawi kita jangan duk buang. Buang turas Jawi, kita hilangkan turas Jawi, maka kita hilang sebenarnya perbendaharaan hikmat bagi orang Islam. Semuanya ini disebut contohnya dalam kitab Pati Rahsia pun ada.
Kalau boleh belajar bahasa Arab, boleh baca Manba'u Usul Hikmah bagi Syekh Al-Buni, dan banyak lagi lah. Jadi tak sempat masa kita nak sebut belaka dalam ni, sebab kita masa kita pun terhad. Cuma saya boleh kaitkan di antara nama-nama ini dengan mereka-mereka yang berada di alam rohani. Jadi orang yang mana ahli rohani ataupun ahli hikmah ataupun kalau orang zaman dulu panggil pendeta, kalau ikut P. Ramlee ya, cerita P. Ramlee dan contohnya apa, labu-labi tu, labu-labi hok P. Ramlee jumpa dalam hutan tu, nama pendeta. Itulah panggil al-hikmah. Jadi al-hikmah ni mereka ni bukan duduk saja-sajalah, mereka ni banyak berbuat amalan lah, amalan-amalan hikmah. Barulah jadi darah daging. Jadi kita berhenti kat tu dululah. Faslun, bermula rupa malikil maut seumpama rupa Israfil alaihissalam dengan segala mukanya dan segala lidahnya. Kita berhenti kat tu dulu. Panjang ni bab malaikat maut panjang. Jadi kita berhenti sampai di situ. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Dan esok saya nak rehat lah satu hari. Rehat satu malam. Nanti kita akan sambung semula pada hari Sabtu. Hari Sabtu insyaAllah kita jumpa. Dan nanti saya akan beritahulah mungkin hujung minggu kita akan baca satu daurah. Kita buat daurah kita. Sekali baca habis lah. Tapi nanti insyaAllah masa akan diberitahu kemudian. Sebab tak sempat lagi nak susun lah. Banyak nak susun. Kalau nak mengaji ni, semua kitab ni banyak kalau nak mengaji. Cuma masa saja yang terhad. Apatah lagi kita walaupun dalam tempoh walaupun COVID sekalipun, kita masih lagi kita bekerja. Walaupun dengan BDR bekerja daripada rumah. Jadi insyaAllah dalam masa-masa lain kita akan gunakan masa. InsyaAllah kalau ada peluang ada masa lepas ni, kita cubalah. Kitab apa tu saya tak pasti lagi. Kalau ada kitab, lah. Cakaplah kitab apa pun tak apalah. Saya cari kitab apa-apa. Saya nak cari boleh, tapi takutnya tak cari hak mana hak tuan-tuan ada. Contohnya nak baca kitab apa, cari je. Cakap je, nanti insyaAllah saya akan cuba bacakan secara daurah. InsyaAllah. Jadi tak katulah dulu pada malam ini. InsyaAllah jumpa lagi pada hari Sabtu malam. Sabtu malam insyaAllah. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Abi Ayub tak ada mana ni? Abi Ayub tak nampak Abi Ayub. Abi Ayub ada tak? Abi Ayub tak nampak pula ada ni main ni. Tak apalah, lain kali kita jumpa lain kali lah. Sabtu insyaAllah. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup majlis kita pada malam ini. Dia ada kelas. Kelas ke apa tu? Dia ada kelas lain. Tak apa. Nanti dia maklum, nanti beritahulah. Dia akan ceritalah. Tutup majlis kita dengan surah wal asri dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah wabarakatuh.